single lagi. Jadi tanpa kita membuang waktu, dengan rasa hormatnya kami menjemput yang berhormat Isna Raisah Munira binti Majelis Ahli Perlimaan P169 Kota Belut untuk menyampaikan ucapan. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jadi nervous pula tau. Jadi nervous, saya macam under pressure saya hari ini. Saya rasa macam beban itu diletak buk. Tapi pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Rumah lah, saudara Kaum Besar atas jemputan ini. Sebenarnya saya punya program di Klias. Di Klias saya punya saudara dan Adiabat bawa pergi Klias. Lepas tu bila dengar pergi Klias, okey, pergilah singgah di Kuala Penyu. Hari ini macam kalau orang Kota Belut punya adat, kalau pertama kali datang sampai ini mau cium tanah juga tahu nih. Kampung Palu-Palu, saya rasa ini adalah PDM Palu-Palu, betul lah? PDM Palu-Palu. Saya cuba lah untuk orang bilang berkongsi setakat mana yang saya mampu. Lama saya nak bercakap nih sebenarnya. Kami punya sidang parlimen nanti adalah pada 21 hari bulan Julai, tetapi saya kena pergi KL awal sebab 19 sampai 21 Julai kami ada sidang pemukiman untuk semua ahli-ahli parlimen kerajaan perpaduan lah, kerajaan madani nanti. Namun begitu, sedaya upaya saya cuba untuk memenuhi jemputan-jemputan yang ada. Seperti yang tadi YB Azhar cakap, anytime sekarang ini pun boleh bubar. Anytime soon, orang bilang. Ada yang cakap hujung Julai sekitar selepas JRS dia bilang dia buat dia punya sidang pun ada. Ada yang orang bilang macam-macam ramalan lah sekarang ini. Memang di Sabah sekarang ini panas. Saya sebenarnya pada dalam minggu ini saya sudah awal hantar surat kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi. Kalau boleh saya kongsi sedikit lah. Saya dalam sekitar bulan 6 bukan hujung bulan 6, daripada sekitar awal bulan 6 hari itu, pertengahan hari itu saya sudah hantar surat-surat kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi di seluruh Kota Belut untuk saya mengadakan mesyuarat bersama mereka itu semua. Saya boleh datang saya boleh hadir ke semua jabatan-jabatan agensi untuk dengar taklimat apa planning diorang untuk RMK 13. Kenapa saya buat begitu? First, saya orang Kota Belut, bah. Kedua, saya akan bercakap di parlimen, bah. Apa yang saya bahas, apa yang saya cakap di parlimen adalah berkenaan apa keperluan Kota Belut, betul? Dan Sabah jugalah secara umum. Dan apabila saya bercakap, biarlah saya punya perbahasan itu juga senada dengan apa yang planning jabatan-jabatan dan agensi-agensi, sama ada di kerajaan negeri kah, kerajaan persekutuan kah, apa yang diorang plan untuk RMK 13, biarlah senada dengan saya. Jangan saya cakap diorang cakap B, betul. Jadi saya minta sebenarnya kalau boleh pejabat daerah handle, kita buat di pejabat daerah, sebab di Kota Belut ini hanya ada 2 saja bilik mesyuarat yang besar yang boleh menempatkan sekitar 50 orang. 50 orang sebenarnya, lebih kurang begitu. Tetapi saya sedihlah sebab pada akhirnya, pada hujung sudah, sebenarnya mesyuarat itu saya bagi 2. Pada 30 hari bulan 6 lepas sepatutnya dengan jabatan dan agensi kerajaan negeri. Lepas tu hari Rabu yang lepas, yang baru nih, yang kemarin-kemarin dulu, sepatutnya dengan jabatan dan agensi kerajaan persekutuan. Tetapi saya tidak dinasihatkan supaya tidak menggunakan pejabat daerah, sebab pejabat daerah adalah agensi daripada kerajaan negeri. Jadi saya terpaksa ulang balik, saya mencari tempat untuk, dan alhamdulillah saya harap tidak ada halangan. Saya dibenarkan untuk orang bilang menggunakan fasiliti kerajaan persekutuan, guna sama, saya kena pohon. Baru ni juga, hari ini hari Sabtu, baru hari Kamis yang lepas juga, saya ada memohon untuk diberikan taklimat berkenaan tentang perumahan projek penempatan semula
Kampung Bira-Biraan untuk nelayan yang saya bising di parlimen hari itu, yang saya cakap pengurusi LKIM ini datang pergi kota belum tidak bagi salam. Saya mau tahu apa sudah status projek itu, sebab kadang-kadang bukan semua jawapan yang kita minta di parlimen itu diberikan jawaban, tidak detail. Saya minta untuk diberikan taklimat bila mau buat. Sebab projek Kampung Bira-Biraan penempatan semula nelayan itu bayangkan daripada tahun 2012. Kejayaan projek itu hanyalah sekadar pagar kawasan projek supaya orang lain tidak masuk lagi. Kita di Sabah ini jabatan tanah satu hal. Kamu di sini Kuala Penyu, saya rasa kamu pun juga tahu perkara ini. Kita di Sabah selalu kalau kita bercakap di parlimen antara sesuatu benda yang sangat memberikan kesan untuk satu-satu kelewatan projek adalah apabila kita terpaksa bertempur lagi untuk mendapatkan tapak tanah, betul? Jadi apabila saya minta untuk taklimat penempatan semula projek Bira-Biraan itu pula mula-mula di Kementerian di Kementerian lah di Sabah, KK, Kementerian Pertanian dan Ministry of Agriculture and Food Industry, if I'm not mistaken lah. Akhirnya ditukar kepada Hotel Le Méridien. Sebab apa? Sebab kesan politik. Saya mau bagi tahu, ini adalah perkara-perkara yang kita kena tukar once kita jadi kerajaan warisan. Jangan jadikan benda-benda apabila seorang ahli parlimen kah, ahli Dewan Undangan Negeri kah, baik dia adalah warisan kah, dia pembangkang kah, bila kita jadi kerajaan, kita kena hentikan benda-benda yang begini ini, yang nonsense begini. Sampai bila orang Sabah mau maju, kalau benda-benda begini pun kan, tidak boleh buat di bilik mesyuarat di kementerian, tidak boleh sebab kau adalah ahli parlimen walaupun kau kerajaan perpaduan tapi kau warisan. Jangan begitu. Sampai bila sudahlah kelewatan projek, kamu beritahu dengan saya, mana projek di Sabah ni yang dia cepat siap? Tanya dengan saya, berapa banyak projek di Sabah ni yang banyak cepat dia siap? Di Sabah ini kita punya, kamu tahu kah? Itulah kadang-kadang saya jadi singa, saya jadi harimau, saya jadi naga di parlimen. Kamu tahu kenapa? Ini adalah jawapan parlimen yang diberikan kepada saya pada tahun 2024. Sebab waktu itu saya tanya, saya ingat awal tahun ini, tahun 2024, semua projek yang bernilai RM 50 juta ke bawah sebenarnya boleh dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Itu thanks to warisan kita yang buat itu sebenarnya. Semua projek daripada persekutuan yang harga dia 50 juta ke bawah sekarang ini kerajaan persekutuan beri kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan. Terima kasih kepada warisan kerana kita lah yang telah mulakan perkara ini dulu sebelum kita sebelum kita dihianati, bertukar-tukar, berlompat-lompatan ini. Cuma kita tidak sempat laksanakan saja, tapi kita lah yang mulakan, kita yang tuntut perkara ini terjadi. Bayangkan daripada, saya lupa, 186 projek kalau tidak silap saya, atau 182 projek. Semua projek yang berjumlah 50 juta ni ke bawah, berjumlah 330 juta. Di Sabah, kamu tahu, pada tahun November 2024 sehingga November tahun 2024, kamu tahu berapa sejak persen yang telah dilaksanakan? 7%. Dah mau sakit hati? 7%. 7% saja. Ini data daripada parlimen. Saya nak terprint benda tu. Jawapan daripada parlimen, projek RM 50 juta, nilai dia 50 juta, dikasih kumpul, semua total dia 330 juta. Apa projek 50 juta ke bawah itu? Itulah projek sekolah, projek menaik taraf sana sini, semua apa projek yang bawah 50 juta itu? Semua projek pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Yang dapat dilaksanakan hanyalah 7% sehingga November 2024. Sampai bila kita mau maju? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini,
Saya rasa saya punya perbahasan, saya punya campaign style, baik dia parlimen kah, baik dia kita masa kita pilihan raya negeri kah, saya cakap perkara yang sama saja. Saya cakap perkara yang sama, tidak berubah saya cakap ini. Saya cakap apa? Saya cakap kita kena ada satu ketua menteri yang pandai bekerja. Kita kena ada satu kerajaan negeri yang bekerja untuk rakyat dia, betul? Satu negeri, kerajaan negeri yang dia tahu apa dia mau buat untuk rakyat dia. Boleh-boleh, kadang-kadang saya mau terketawa tengok komen-komen di Facebook. Orang cakap apa? Apa juga warisan buat 24 bulan, 26 bulan. Dia cakap 26 bulan. Apa juga kamu buat 2 tahun. Dalam hati saya yang tukang karut ini, yang tukang cakap-cakap, dia tak sedar. Ini mau 5 tahun sudah apa dia orang buat? Apa dia orang buat? Warisan saja pada 26 bulan kita berkuasa menjadi kerajaan negeri. Kita sudah bawa apa kita punya dasar. Salah satu kita telah pun ada Kementerian Kesihatan sendiri di peringkat negeri Sabah. Betul? Tidak ada ketua menteri ataupun mana-mana sebelum ini. Correct me if I'm wrong. Tidak ada ketua menteri ataupun mana-mana kerajaan yang telah mencipta, maksudnya mengadakan Kementerian Kesihatan di peringkat negeri Sabah itu sendiri. Hanya warisan. Apa lagi kita buat? Kita adakan Kementerian Pelajaran dan Inovasi peringkat negeri Sabah. Kenapa kita ada dua benda ini? Kenapa kita adakan dua kementerian ini? Secara dasar, supaya apa? Supaya kita dapat fokus klinik-klinik yang daif, sekolah-sekolah kayu yang masih belum lagi dinaik taraf, betul? Sekolah-sekolah yang tiada tanda, sekolah-sekolah yang tiada internet, ya ada sekolah tapi tiada internet. Cikgu-cikgu dia dapat hantar email kepada office. Apa lagi yang warisan buat? Orang lupa. Syafi'i lah yang sebenarnya telah mengembalikan semula sales tax Petronas 5% kepada negeri Sabah, yang dimana pada hari ini adun-adun GRS yang nikmati. Satu dun, diorang ada 3 juta peruntukan. Itu hasil siapa? Sebenarnya hasil daripada 5% sales tax Petronas, itulah yang kena mengembalikan kepada Sabah. Siapa yang bawa itu suara? Adalah Syafi'i. Mau harap diorang menjadi saman pun diorang tarik, bah. Saman pun diorang tarik. Saya tidak tahu lah kalau YB Azhar ada di sini pada waktu hearing session. Hearing session maksudnya masa sesi pendengaran, sama ada kes saman, bukan kes saman, kes yang dibawa oleh Sabah Law Society itu boleh dibicarakan di mahkamah atau tidak. Waktu itu masih hearing session. Perkara yang paling menyakitkan hati saya adalah apabila peguam negeri Sabah kau pula pergi bersama-sama dengan peguam daripada federal. Boleh-boleh kau di sebelah sana. Perkara yang paling saya akan ingat seumur hidup saya, dia cakap apa? Dia bilang apa? This 40% is just mere, apa dia bilang, sudah dia punya ayat tu, hanyalah dia punya impian lah, impian. Kamu tahukah? Sarawak dalam MA 63 dia tidak ada 40%. Sabah saja yang ada 40%. Kamu rasa kalau Sarawak hari ini dia ada 40%, tidak sakit kepala melayau oleh orang? Sakit. Saya punya campaign daripada masa perbahasan parlimen sampai pun hari ini, sampai pun pergi kerajaan negeri pada hari ini, pilihan raya negeri pada hari ini. Apa yang saya cakap? Sarawak, orang selalu cakap, orang Sabah ini kita sebenarnya pemimpin kita kena satu hati, pemimpin kita kena satu hati, pemimpin kita kena satu hati. Saya mau cakap satu perkara yang paling penting daripada pemimpin yang satu hati. Sarawak hari ini, dia jadi Sarawak hari ini bukan hanya karena pemimpin dia satu hati, tapi rakyat dia juga satu hati. Apa jadi dengan Malaya? Jadilah dong, tidak peduli. Sarawak hari ini pilihan raya lah, buatlah pilihan raya parlimen kah, pilihan raya apa kan lagi, pilihan raya negeri, buatlah apa saja pilihan raya. Sarawak macam Sabah juga, pilihan raya parlimen dan pilihan raya negeri dia asing, tidak sama-sama satu kali. Apapun pilihan raya yang diorang buat, rakyat Sarawak tetap akan pilih local party.
yaitu GPS, Gabungan Pati Sarawak, untuk menerajui Sarawak. Kamu dengar cerita baru-baru ini? Ada kamu baca news di mana Petros, syarikat minyak daripada Sarawak, dia lawan dengan Petronas. Ini nanti saya mau tanya soalan di parlimen nih nanti. Apa dia punya hasil? Sebab pasti ada yang dia semua. Saya mau tanya, apa kelebihan yang Sarawak dapat? Ada orang peduli sama Malaya? Ada orang peduli sama Perdana Menteri? Ada orang peduli sama kerajaan perpaduan? Tidak, orang tidak peduli. Yang penting kami mau Petros. Itu mentaliti orang Sarawak. Hari ini Sarawak, apa yang Sarawak nikmati? Saya cakap berkali-kali benda ini. Hari ini Sarawak, dia dapat timbalan Perdana Menteri 2. Timbalan Perdana Menteri 2 yaitu satu kementerian yang menerajui tenaga dan air hari ini. Selepas itu apa lagi Sarawak dapat? Menteri penuh, Menteri Pelancongan, betul? Apa lagi Sarawak ada? Menteri Pembangunan Wanita, betul? Apa lagi Sarawak ada? Menteri KKR yang jaga jalan raya, betul? Apa lagi yang Sarawak ada? Menteri Perpaduan. How about their deputy ministers? Apa dia orang punya kementerian? Timbalan Menteri Kesihatan daripada Sarawak, betul? Can you imagine timbalan menteri kalau Sabah yang dapat timbalan Kementerian Kesihatan dan Sabah diterajui oleh warisan kita, ada Kementerian Kesihatan kita. Apa yang kita boleh buat so much kepada kita punya fasiliti kesihatan di negeri kita. Apa yang Sarawak ada hari ini? Timbalan Menteri Kesihatan, timbalan Menteri Ekonomi, Kementerian Ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu bahawa Kementerian Ekonomi adalah kementerian yang begitu penting, yang menyeleras dan menguruskan data-data, bukan saja data, tetapi juga kemiskinan ini di seluruh Malaysia. Diorang lah yang hapus kemiskinan, seluruh Malaysia itu adalah daripada Kementerian Ekonomi. Satu lagi kementerian yang penting yang Sarawak menjadi timbalan menteri di apa? Timbalan Menteri KKDW, Luar Bandar Sarawak. Bayangkan menteri diorang punya menteri diorang ini, diorang punya orang bilang kementerian ini yang semua penting-penting. Pelancongan penting untuk Sabah ke tidak? Penting. Wanita penting tidak untuk Sabah? Penting. Tenaga dan air penting ke tidak untuk Sabah? Penting. Lagi penting. Timbalan Menteri Kesihatan penting ke tidak untuk Sabah? Kalau kita kasih bayangkan bah, penting ke tidak? Penting. Timbalan Menteri Ekonomi penting ke untuk Sabah? Penting. Timbalan Menteri KKDW, Luar Bandar di wilayah lagi penting untuk Sabah. Saya mau tanya kamu lah, orang-orang kampung Palu-Palu. Betul kampung Palu, betul lah? Apa persamaan semua menteri, timbalan menteri hari ini? Apa persamaan dia orang? Yang Sarawak punya menteri dan timbalan menteri, apa persamaan dia orang? Dia orang datang daripada parti GPS. Ya, dia orang tidak peduli nama Malaya. Kamu tahu pandangan saya. Hari ini Malaya sudah cukup sakit kepala. Cuma dia tidak dapat cakap saja sebab dia perlukan Sarawak. Sarawak ini dia orang intek. Dia orang ini satu hati. Sarawak ini. Sarawak saja. Sarawak. Urus Sarawak. Sarawak first. Urus Sarawak. Itu dalam kepala dia orang ini. Apapun orang jadi, dia orang ketua menteri kah, Premier Sarawak kah, menteri di negeri kah, menteri di federal kah, timbalan menteri di federal kah, dia orang punya fokus satu, Sarawak. Itu Sarawak. Itu saya cakap. Datanglah pilihan raya apapun, pilihan raya parlimen kah untuk menentukan Perdana Menteri, datanglah pilihan raya untuk menentukan Premier Sarawak kah, datanglah apa jenis pilihan raya, diorang tahu sudah siapa yang diorang mau undi, yaitu parti yang akan menerajui Sarawak dan tidak peduli kepada apa yang di atas. Yang penting Sarawak dulu. Pandangan saya, kenapa sebenarnya macam seolah-olah orang macam kasih blok Syafi'i?
Kenapa orang berhabis bayang macam apa nih semua? Diorang, kamu, ini pandangan saya. Keluarlah semua segala video, bulan-bulan tuh hari JRS. Sekarang ini datang lagi Star, PBS, segala-segala itu. Kamu tahu apa? To control them. To control them. Diorang maksudnya, diorang tidak boleh berpecah sekarang ini. Diorang tidak boleh buat kerja sendiri. Diorang tidak boleh sama-sama dengan diorang. Kamu pikir JRS itu tidak mau tanding solo nggak macam warisan? Saya tanya sama kamu. Saya tanya kamu satu soalan. Kamu rasa JRS itu tidak mau tanding solo macam warisan? Mau. Confirm mau, 100% mau. Kamu nampak juga di bawah bila ada orang kena satu hati, bila ada orang kena sama-sama. Kena JRS dengan PH, dengan apa lagi? Dengan UMNO. Hari itu Datuk Haji cakap, kamu pikir saya takut? Dia bilang betul atau tidak? Beberapa hari selepas itu, ya kita mesti bersama-sama dalam negara UMNO dan PH. Why? Kenapa juga? Sebab diorang ada case. Nomor satu. Kedua, kenapa diorang ini kan daripada atas ini, kenapa diorang kasih keluar semua video-video ini? Sebab apa? Sebab diorang tidak mau kasih pecah. Biar diorang semua satu kali. Kalau diorang satu hati, nampak diorang kuat lah. Begitulah. Itu saya tanya sama kamu. Kamu pikir JRS itu tidak mau tanding solo? Mau. Kamu pikir kita tidak tahu diorang pun berbala di bawah? Mau, ada. Tapi kenapa Syafi'i diblok? Kenapa Syafi'i ini macam, kenapa dia sentiasa macam tiada orang mau pelawak dia? Kenapa? Saya mau tanya kamu soalan. Sebab Syafi'i mampu untuk bawa Sabah macam Sarawak. Itu. Hari ini di federal, sedaya upaya tidak mahu ada Sarawak 2.0. Apa paham? Hari ini di federal tidak mau. Sekarang ini pilihan rakyat Sabah ini, diorang tidak mau Sabah jadi macam Sarawak. Kamu tahu kenapa? Duit terpaksa bagi. Lagi bising kalau kuat ini ketua menteri di Sabah ini, lagi bising dia, lagi kuat dia di Sabah, lagi banyak terbang duit orang lah. Jadi kita orang Sabah hari ini, orang Kuala Penyu, nah kita maukah kita pilih ketua menteri yang kuat? Nah maukah kita pilih ketua menteri yang mempertahankan Sabah? Nah maukah kita pilih satu ketua menteri yang hebat, yang kuat, yang tak peduli lah apa Melaya cakap, dia tetap dengan negeri dia. Itu yang kita mau Pak, tonton dan puan-puan. After all, ini adalah ketua menteri Sabah, bukan ketua menteri federal. Nama pun yang kita akan pilih di pilihan raya tahun ini adalah ketua menteri Sabah, bukan ketua menteri Malaya, betul? Kita tidak perlu blessing, kita tidak perlu restu daripada Malaya untuk pilih siapa ketua menteri Sabah. Tolong sematkan dalam kepala kamu. Mulut saya jahat, ya mulut saya jahat. Itu kami suka. Tapi saya mau bagi tahu kamu, tonton dan puan-puan, yang segolong dengan saya, yang muda-muda macam saya. Sampai bila kita ni kan pilihan raya kan orang cakap benda yang sama aja kita cakap air, api, elektrik, tanah, bla bla bla. Sampai bila? Sampai bila kita mau melalui benda yang begini setiap kali. Sarawak dia sudah cakap pasal Petros, dia mau menguasai Petros, biarlah itulah yang menjadi syarikat nomor 1 di Sarawak. Dia tak peduli Petronas kah apakah Petros, syarikat tempatan Sarawak, dia tak peduli apa jadi. Hari ini Sarawak sudah boleh cakap apa, kami akan beri pendidikan percuma untuk anak Sarawak bermula 2026. Kamu nak mau dapatkan pendidikan percuma yang kerajaan negeri tanggung untuk kamu. Sabar saja. Panas aku. Ya, sebab itu tonton dan puan-puan, ini kalikan pilihan raya. Tolonglah kita. Tolonglah. Ini bukan sekadar parti lokal. Ada banyak parti lokal. Tapi parti lokal yang berani, yang tidak tidak terpalit dan tidak dia terkongkong, tidak apa lagi. Tidak terkongkong, tidak
tidak terkunci, tidak segala-segalalah. Tidak. Tidak Tidak dijajah. suka. Tidak dijajah, yang tidak dikontrol, apalagi Tidak kena yang pinggang. dia fight untuk Sabah dan orang Sabah lah bah. Tak karena itu pun, lepas itu nanti datang lagi, ini PTI lah PTI, pak tangkap lah kalau PTI, bansi betul saya. Iya pak, balik PTI pak tangkap kalau ano. Sabar aja laku. No, ini hakikat dia bah, tonton dan tonton. Pada pilihan raya kita ini orang Sabah, kita tidak payah cakap bakau dusun Tatana, sini Bisaya, ini Brunei, ini Bajau, ini Iranun. Itu tiada persoalan bah. Daripada dulu pun kita memang ada banyak lah kita punya suku kaum. Daripada zaman dulu lagi. Bukan lagi zaman British, daripada dulu lagi memang kita beginilah kita dari dulu. Betul kan tidak? Makan nasi juga kita ini semua. Semua juga kita disapa daripada dulu. Nah juga kita pegaduh, bah. Daripada dulu pun begitu juga kita. Tapi datang politik, oh ini tidak boleh, ini PTI. Itu anulah apa tangkap bah kalau anu PTI bansi sah. Iya baran. Secara logik bah kalau dipikir. Secara logik bah untuk dipikir. Ini bukan soal kau dusun, kau Brunei, kau Bisaya, kau Bajau, kau Iran. Ini bukan soal bangsa bah. Ini bukan soal agama bah. Saya datang tadi pun sebelah gereja, sebelah masjid, apa masalah? Tidak masalah pun kan. Sebelah pun kan. Ada masalah, tiada masalah daripada dulu pun begitu. Tiada juga apa-apa ini. Tapi bila tadi politik pula, oh, jangan kau itu, jangan kau itu. Apa itu begitu? Segala bukti pada depan mata. Segala bukti sudah. Apalagi yang kita tidak mau. Oh itu sebenarnya diedit apa? Satu kali yang apa tuh pengadu itu dia bagi video yang betul dah juga anu. Oh sekarang sedang anu lah disiasat lah. Kita mau tengok juga di mana ujung dia tuh. Jangan disiasat saja ah. Tindakan mana? Ya ada tindakan. Ya kita mau tahu. Oh azan kah? Ya. Mubit. Kalau siang hari itu Sepi Abdul 4 jam ya. Take 5. Kepada pemilik kereta kuning, ini kali kami betul memblok, ada orang mau keluar. Si baik no banyak. Salam. Sana tutup Pak. Kami kailan sa agad na luas. Ini. Sula, Kalau saya away daripada Kota Belud, biarlah away satu kali untuk weekend itu. Nanti di weekend yang ke depan ini saya ada di Kota Belud. Sebab selepas itu sidang parlimen akan bermula sudahlah. saya harap teman-teman dan kawan-kawan kita orang Sabah kali ini saya minta kita membuat pilihan yang tepat. Kali ini dia punya pilihan raya ini saya nampak oleh kerana kes-kes terlalu banyak berlaku. Video itu membuktikan kalau saya membuktikan bahawa dia terima apa? Dia terima, iya terima kan? Dengan benda-benda begitu itu saya tidak heran kalau masa pilihan raya nanti itu bom terjun itu makin mahal lah, makin mahal ya. Tapi saya harap kita di walaupun yang kita di Sabah ini kita tidak akan terpikat ataupun terikat dengan ada duit ada undi. Saya selaku orang muda pada saya benda begitu kan sepatutnya akan berakhir sudah bah. Sebab kami mau bukannya bom undi ini, kami mau pekerjaan.
Untuk kita ada peluang pekerjaan, kita perlu satu kerajaan yang kuat. Sebab dia bukannya hanya kerja satu orang YB tau. Dia melibatkan satu kerajaan sama ada kau mampu atau tidak memberi prasarana kepada orang-orang kau untuk dapat bekerja. Tadi macam Wadi Azhar cakap, bukan setekat beras kita ini kita mau. Kita mau kita ada duit yang sentiasa akan dapat beli beras, betul? Dan untuk kita dapat beli beras, kita mau itu ada peluang pekerjaan. Saya sebagai orang muda, pada saya itu yang pada saya kita mau ada tuh continuity, Pak. Ke apa dalam bilang kesinambungan, bahwa saya setiap bulan saya ada kerja, saya ada duit, dan kalaupun saya menega, saya tahu saya punya environment, saya punya tempat itu adalah tempat yang laku. Maksudnya ekonomi dia baik. Tapi ini bukan kerja satu orang YB. Ini ada kerja satu kerajaan yang mampu untuk bagi balik kepada rakyat. Tak kena tiap-tiap tahun di parlimen saya kena bahas daerah termiskin di Sabah. Data 2019, 8 daerah termiskin di seluruh Malaysia ada di Sabah. Waktu itu termasuk Kota Belud. Tahun 2022 punya data, daerah termiskin, 10 daerah termiskin di seluruh Malaysia, 7 masih ada di Sabah. Kota Belud terkeluar. Takkanlah kita tiap-tiap tahun kita menjuarai carta daerah termiskin ini. Kita tidak mau, betul kan tidak? Jadi saya harap jentera-jentera kita, kepala penyu, ya, nanti malam pula kita dikias. Saya harap kita kali ini kita membuat pilihan yang tepat. Marilah kita menggembleng tenaga. Marilah kita sama-sama untuk pilih calon kita supaya besok lusa kita juga mahu satu orang dun di Palak Penyu ini datang daripada parti warisan. Berhentilah kita jadi adun yang kaya raya tapi rakyat dia miskin. Berhentilah kita jadi YB yang kaya raya, ini tren di Sabah ini. Berhentilah kita jadi YB yang kaya raya, yang kaya mau mati, tapi rakyat dia pun miskin mau mati. Berhenti kita jadi YB yang begitu. Kita orang Sabah, kita kena ubah ini tren. Saya kamu tanya Kak, apa impian saya sebagai orang Sabah? Apa impian saya? Impian saya bukan sekadar warisan memerintah, tapi saya mau warisan ini adalah kerajaan negeri yang bekerja untuk rakyat. Ya. Apa impian saya? Saya mau satu parti, saya mau satu kerajaan negeri yang bekerja untuk rakyat. Saya cakap benda ini berulang-ulang kali di parlimen. Kita rasa kita ketinggalan 20 tahun, 30 tahun, betul? Daripada Melaya. Kita ni orang masih sudah cakap pasal digital economy. Orang sudah cakap pasal artificial intelligence. Orang sudah cakap apa lagi? Berkenaan apa? Climate change. Kita mau cakap pasal climate change, jangan layak pun tiada. Kita mau cakap artificial intelligence, lain internet pun, ya Allah, ya Tuhanku. Datuk Syarisul cakap tidak ada G-nya. Pun masih tidak ada. How can we move forward? Macam mana kita mau maju ke depan? Macam mana kita mau pergi ke depan kalau kita punya basic necessities pun tidak ada, betul tak tidak? Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita jadi kerajaan warisan, pertama kita kena kerja berhabis. Kita kena kerja kuat. Kita kena kerja berhabis untuk rakyat. Kalau orang bisa menanjung ke jalan, kita kena berlari. Ini saya cakap berulang-ulang kali di parlimen. Kalau orang sana semenanjung berlari, kita kena pakai motosikal sudah, kejar diorang. Kalau kita diorang naik motosikal, nah carilah kita jet untuk putung. Kamu tahu kenapa? Sebab kita ketinggalan. Sampai bila kita mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kalau kita tidak kasih double, triple, kita punya effort untuk kasih maju Sabah, betul kan tidak? Nian datang lah Nian. Makasih Nian. Saya harap ya orang Sabah, orang Kuala Penyu, ini kali walaupun orang cakap dia hebat, adun yang hebat, berapa penggal, tetapi pada saya kita mahukan satu kerajaan yang berani, satu kerajaan yang kuat, satu kerajaan yang bersih, tapi yang paling penting adalah kerajaan yang bekerja untuk rakyat. Boleh? Boleh? Kalau saya cakap Sabah, kamu cakap ubah, boleh?
Kalau saya cakap selamatkan, kamu cakap sabar, boleh? Sabar! 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 Selamatkan! Warisan! Warisan! Menanglah! Satu kali lagi, warisan! Menang! Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada yang berhormat daripada Mengingat Burung Munira yang telah menyampaikan tadi penuh dengan semangat, penuh dengan amanat. Semoga akan memberi manfaat dan sama-samalah kita memikirkannya demi masa depan anak cucu kita, memastikan warisan akan memerintah di bumi Sabah yang berdaulat ini. Dan terusnya kita menjemput tetamu kehormat untuk yang diiringi sekali dengan Tuan Yang Besar bin Haji Abdul Rashid, Ketua Penyelenggara Warisan menuju ke